tangan pun menulis. So dia jadi macam tak ingat sangat. Okay. Sebelum Madam start dengan kelas, kita ada soalan daripada apa nak panggil ya? Trisha, betul? Ya, Madam. Trisha kan? Okay, soalan Trisha ni adalah untuk past year. Korang boleh nampak skrin? Okay, soalan past year chapter 2. Kita tengok sekejap. Sekejap ya. Past year chapter 2. Okay, soalan Trisha ni yang ni. Okay, soalan nombor 3B. Kita tengok dulu sama-sama sebelum kita masuk ke chapter 3. Okay. Ya, soalan dia. Okay, korang pun boleh tengok dalam buku tutor lah. Okay, so ni soalan number 3B. Okay, nampak ni. Okay, kita ada a bullet is fired vertically upward with an initial speed of 600 meter per second. Okay, Madam tanya Trisha lah. Yang speed 600 meter per second ni dekat bahagian mana Trisha? Yang starting tu, Madam, U. Ya, starting tu dekat mana Trisha? Dekat ground ke dekat atas ground ni 800 meter? Atas ground. Dekat ground Trisha. So speed yang 600 meter per second is at the ground. Okay. So U kita ni yang dia bagi nilai. Okay. So yang dekat sini yang adalah initial speed yang diberikan which is 600 meter per second. Okay, dekat ground. Calculate the time interval for the bullet to be 800 meter above the ground as shown in figure 2.3. Okay, so bila bullet ni naik ke atas, dia fired upward. Okay, so waktu at this level which is at the height of 800 meter from the ground, okay, itu adalah first positions of the bullet when it is at the height of 800 meter. Okay. So first position, okay, lepas tu dia naik atas sampailah kat maximum height. So dia akan turun semula ke bawah. So bullet kita ni 2 kali berada dalam position 800 meter above the ground. 2 kali. Kan, mula-mula dia naik ke atas sampai 800 yang pertama. Okay, lepas tu naik lagi atas 900, 1000 sampai maximum height. Bila sampai maximum height, dia akan turun ke bawah. So nilai ketinggian bulat tu akan makin berkurang. So kali kedua dia berada pada kedudukan 800 meter above the ground. Okay, question us to calculate the time interval for the bullet to be 800 meter above the ground. So maksudnya berapa time dari 800 yang pertama ke 800 yang kedua, berapa timenya? Soalan tu minta. Okay. So U yang dia bagi ni adalah dekat ground, bukan dekat 800 meter. So macam mana korang? Trisha nak guna apa tadi? Apa formula yang Trisha guna dalam solution awak tu? V square equals to U square plus 2AS. So plus 2AS, okay. So dia still, Trisha remain A, maksudnya A kita adalah negative G lah. So this one is a free fall. Okay. So kita perlu cari dari ground ni, first point kita, pergi ke height ni, yang kedua ni. So Madam tengah buat, Madam perlu buat yang ini dahulu. Ni position pertama yang dekat ground dengan position kedua waktu dia dekat 800 meter. Kita tengah buat yang itu. From 1 to 2.
Okay, so V dia kita tak tahu. Dekat kedua tu kita tak tahu berapa final velocity. The U is 600 minus 2 times 9.81 dan S ni sebab dia pergi naik ke atas, so S is 800. Okay, so tekan kalkulator korang, kita buat sama-sama. Rasanya semua orang pun tak buat lagi soalan ni. Apa jawapan dia? Berapa korang? Saya dapat 586.77. Point sama lah. 7. Sama Point 8 lah madam buat kat sini. MS negative 1. Okay. So maksudnya Madam. ni point yang kedua. Okay. Ni point yang kedua. Kita nak cari daripada point kedua naik ke atas. Tak payahlah cari dekat maximum height. Kita cari terus sampai point ketiga bila dia turun bawah semula. Okay. Naik atas. Dan dia akan turun ke bawah ke point yang ketiga ni. Ke point yang ketiga. Nampak tak point ketiga madam tu ada teroverlap. Okay. So kita tengah cari from point 2 to point 3. Apa yang kita tahu dari point 2 ke point 3? Displacement 0. Displacement dia 0. Lagi? Acceleration. Acceleration dia negative G. Lagi? U. U dia berapa? 586.8. Yes. So Dia sama macam V tadi. sama macam V yang pertama tadi. Sebab kita dah cari V dekat point yang kedua. So itu adalah U kita 586.8 MS negative 1. Macam mana dengan V korang? Kita tak tahu ke V? Yang dekat point yang ketiga. Okay, dengar ke suara madam? Sama madam. Yes, Sama nilai U. Ya, sama nilai sebab dia simetri, betul tak? Betul. So maksudnya berapa nilai V kita? 586.8. Apa? Yang ni nilainya. 586.8. Betul tak korang? Yang ni nilai dia. Negatif. Yes, negatif. Sebab dekat point ketiga memang sama nilai. Tapi sekarang velocity-nya dah turun ke bawah. So sebab yang kedua ni dia punya V naik ke atas. Sekarang point yang ketiga V kita turun ke bawah. Kejap anak madam terjatuhkan pinggan. Kejap. Mana? Dah, jangan pergi situ. Tengok tu. Jangan pergi kat situ dah. Rauda pergi kat sini. Muaz tak payah main lagi. Masuk jauh. Nanti Umi kemas. Jangan gerak Muhammad pun jangan gerak. Nah. Jangan jalan. Okay korang. So dah dapat dah yang dia punya time tu. Kita dah ada 4 quantity by the way. Kan kalau madam kata sebenarnya cukup 3 je. Kalau korang tak tahu V pun tak apa. Okay. So korang boleh guna mana-mana formula. Dapat tak delta time? Dengar ke suara madam? Dengar madam, dengar. Dengar madam. Kan? Dah dapat dah? Belum lagi? So kita nak cari time kan? Boleh guna formula V sama dengan U plus AT lah. Kita dah ada 4 kuantiti yang kita tahu kan? Boleh guna mana-mana formula untuk dapatkan time. So negative 586.8 equal 586.8 plus. Okay, so kita buat minus terus 9.81 darabkan dengan time. Dapat tak jawapan time? Dia ada bagi jawapan. 119.63 dapat? Dapat madam. So macam tu. Itu je.
So by the way, kalau kita tak tahu, madam kata kalau kita tak tahu V pun tak apa kan? Kalau kau tak tahu V, oh tak tahu lah, tak sure nilai V berapa. So boleh juga guna formula S equal UT minus half GT square. Boleh juga dapat juga time. Okay, so cukup, madam kata cukup 3 kuantiti sahaja. So kita boleh dapatkan apa kuantiti yang soalan tu minta. Macam tu. Okay. So good Trisha. So Trisha dah start dah dengan pasir korang. Sepatutnya korang kena rasa apa? Korang kena rasa, oh kawan kita dah start dah buat pasir. So kita pun kena start juga macam tu. Okay. So itu untuk pasir. Kita teruskan dengan tutorial chapter 3. Ada yang dah start dah? Belum lagi. Semua tunggu madam. Okay. Okay, so kita tiba soalan nombor 6. 6 tu madam dah buat dah, yang 6A. So sekarang 6B. Okay. Soalan 6B, bacakan dekat madam apa nilai yang dia bagi. Pertama sekali, 6B1 Roman. Net force dia 8 Newton. Okay, F 8 Newton. Mass dia 18 kg. Mass 18 kg. 1 minute. Apa tu 1 minute? Second. Okay, apa tu nilainya? Time. Apa simbolnya? Time, right? So time, dekat sini dia bagi time. Okay, so soalan minta determine the impulse due to the force. Soalan minta apa tu? Impulse. Apa yang dia punya simbol? Impulse. J. Nak guna formula apa ni korang? FP. Good. So 8 kali 60 lah time kita, kena tukarkan dalam second. Sebab J kita tu Newton second kan unitnya. So 480 Newton second, ataupun nak buat unit kg ms -1 pun boleh. Okay, so itu yang pertama. Next, kedua. Kita buat laju sikit soalan ni senang je. If the final velocity of the body is 60 meter per second, tu nilai apa? Apa simbol dia? Okay, soalan bagi V, 60 ms -1. Calculate the initial velocity of the body. Soalan minta? U. Nak guna formula apa? J equals to MV minus MU. MV minus MU. Okay, change in moment. Change in momentum. Okay, ada 3 kan madam kata formula impulse ni. Pertama F times time. Kedua change in momentum. Ketiga adalah daripada graph kan. Area under FT graph. Okay, so J dah ada dekat atas 480. Mass is given 18 kg. So mass ni boleh factorize. Nanti yang tinggal adalah V minus U. So 480 equal 18. The V is still given 60 minus U. So dapat jawapan U berapa? Tekan calculator semua. 33.33. 33.33. Betul? MS negative point. Boleh? Boleh. Boleh So jawapan dekat bawah tu silap lah sebab jawapan tu dia tulis negatif. Sepatutnya positif je, 33.33. Okay, so don't worry. So next, C. Soalan C. Dia bagi graph korang, FT graph. What's represent impulse? So jawapannya? Area under the graph. So nak dapat impulse adalah nilai area for the FT graph. Okay, so next number 7.
Okay, question number 7. Kita still ada graph F against time. Kalau korang nampak ni, force dekat sini, okay, dengan time dia. Dan time ni apa ni? Yang ni. Oh, tak keluar lagi. Millisecond. Okay, so unit time-nya tu dalam millisecond. So nombor 1 ni adalah 1 millisecond, 2, 3 millisecond. Bukan 2 second, 3 second. Bukan. Means we have to convert the units kalau kita menggunakan time tersebut. Okay. So yang 1800 ni apa ni? Ni nilai apa ni? 1800, 18,000 ni. Force yang paling maksimum lah, menunjukkan dia punya ketinggian segitiga ni lah. 18,000 kan? Okay, so dia dah bagi the peak force. Okay, soalannya minta impulse. So macam mana korang nak tulis apa ni madam? 7A. Apa first statement? Impulse equals to area under the Yes, okay, so jangan tertinggal Ini adalah markah konsep. Impulse equal area under FT graph. Area under the graph pun boleh Ni adalah markah konsep. Okay, lepas tu barulah cari area segitiga tu. Macam mana nak cari area segitiga? Bacakan dekat madam. Half times. Berapa tinggi dia dulu? Tinggi dulu. 18,000. 18,000. Okay. Yang dia punya lebar segitiga ni, tapak dia? 1.5 times 1.5. Yes, good. So time tu adalah time interval, isn't it? So maksudnya dari 1 sehingga ni lebih kurang 2.5 lah, since dia tak ada bagi tahu, so kita boleh anggap dia separuh. Okay. So 2.5 ni kena tolak dengan 1 sebab segitiga ni tak start dari 0. Okay, dia start daripada 1 millisecond. Okay, so jawapannya 1.5 lah lepas tolakkan. So 1.5 tu kena letak apa? Madam kata 1.5? 1.5 je ke? Times 10. Negative 3 kan? So 1.5 tu adalah 1.5 millisecond. So we have to discard the milli, buang prefix milli adalah eksponen negative 3. Okay, so berapa jawapannya? Dapat ke? Sama ke? 13.5? Dapat. Sama meja. 13.5. Newton second. Okay, good. So next, B. The average force exerted on the ball. Average force. Nak ambil kat mana average force ni korang? Boleh? Yang ni ke jawapannya? 18,000 ni ke? Average. Tak. Bukan kan? 18,000 ni yang paling maksimum sekali, betul? The peak tengah-tengah. force. Nak ambil tengah-tengah, bahagi 2, boleh? 9,000. Tak ya, sebab segitiga ni kalau kita tengok segitiga sama kaki ke benda ni? Macam tak lah. Kalau kita tak boleh separuh lah, kita tak boleh separuhkan segitiga ni. Okay, so tak boleh ambil tengah-tengah. So macam mana? Cari force lah korang. Apa lagi formula impulse yang melibatkan force? J equal to FT. J equal to FT. F tu yang average punya lah. Dan impulsive force kan nama dia. Okay, so kita dah ada impulse dekat atas 13.5. So we want to determine the average force, the time. Time nak letak berapa ni? Ni sebenarnya formulanya delta T kan? Time interval. So nak letak berapa ni time? 1.5 tu. Time intervalnya lah 1.5 eksponen negative 3 kan? Sebab milli. So dapatlah jawapan force. Tekan kalkulator korang, jangan malas tekan kalkulator. Berapa? Sama tak? 9,000 jawapan. 9,000. Sama. 9,000 kan? 9,000. Okay. So unitnya? Newton untuk force. Okay, good. So C, peak force.
18,000. 18,000 yang maksimum lah. Peak ataupun perkataan maksimum samalah tu So tak payah cari. Dia dah bagi dah dekat graph the peak force. Okay, so habis dah untuk nombor 7. Next, kita move ke nombor 8. 3 blocks A, B and C of mass M, 2M and 3M respectively are placed on horizontal smooth plane as shown in figure. Okay, so horizontal smooth plane perlu letak dekat smooth plane. Kita punya sistem ni kalau nak apply conservation of momentum ni adalah tentang perlanggaran. So sekarang kita dah masuk subtopik yang kedua, conservation of momentum. Syarat untuk total momentum conserve dia mesti sistem kita mesti berada in an isolated system. Apa maksud isolated system? Adalah sistem yang terkawal lah. Kita kena kawal apa? Pertama, there is no external force happen. Maksudnya bila A dengan B tu dia nak berlanggar, kita tak nak tenaga dia habis dengan friction. Okay? So kita perlu sediakan satu kawasan yang mengurangkan yang ni lah, yang smooth lah, tak ada friction lah, geseran antara lantai dengan blok tersebut. Okay, tu yang pertama. Selain daripada friction yang kita kata external forces kan kita nak buat dia isolated system tu. Okay madam, masuk sikit lah. Isolated system maksudnya no friction lagi, no heat release kan, no heat release lah. Kalau maksudnya bila friction dia akan buat heat juga kan, ada geseran panas surface kita. So sama lah tu, heat release, no friction. Tadi kata apa? External force maksudnya external force tu daripada friction jugalah. Okay, so selain tu bila dia berlanggar, kita kena minimizekan sound dia, no sound. Sebab sound ni sebenarnya adalah energy, sound energy. Okay, daya tenaga bunyi. Maksudnya bila produce sound, so energy loss dah. So momentum tak boleh nak conserve. Okay, no sound. Lagi apa lagi? No deformation of the object. Maksudnya objek tersebut tidak berubah bentuk. Okay? Sebab nak berubah bentuk kan kereta jadi kemat, maksudnya ada energi yang terkeluar daripada kinetic energy of the object telah ditransfer menjadi satu energi untuk mengematkan lah kereta tu. So itu pun juga kita perlu minimizekan so that kita boleh buatlah conservation of momentum ni. Macam tu. Okay, so itu selingan lah sebenarnya daripada kita punya lecture yang tadi. Itu maksudnya isolated system. Mesti dalam keadaan yang terkawal lah, sistem yang terkawal. Okay, so dia kata dekat sini berada di smooth plane. Block A with a speed of 18 meter per second collides with B. Both object collide and stick together. So A dengan B akan berlanggar. Selepas berlanggar, A dengan B ni stick together and after that they will collide with C. So lepas collide dengan C, dia kata together it move with a common velocity. So pun melekat juga dengan C. Ketiga-tiga nanti diorang akan melekat. So soalan minta calculate the final velocity itulah yang bila tiga-tiga dah melekat sekali. Okay, untuk selesaikan soalan tentang collision, dia mesti hanya dua objek sahaja. Kita tak boleh gabungkan sekali ketiga-tiga objek ni. Tak boleh gabungkan. So maksudnya apa yang kita kena buat, pertama sekali ignore dulu C ni. Kita bayangkan cuma ada A dan B sahaja. Okay, so lukis. So untuk soalan pelanggaran ni, Madam suggest kita lukis before collision apa yang berlaku, after collision apa yang berlaku. Okay, lukis untuk memastikan kita faham. Okay, so mula-mula kita ada A dengan B. A ni bergerak dengan speednya, kita bagi simbol dia UA is 18 meter per second. Waktu tu B tengah buat apa?
Pun. Yes, tak gerak. Rest lah, tak bergerak lagi. A sahaja yang bergerak. Okay, so dekat bawah ni madam biasa letak berapa nilai mass dia orang. Okay, A M, untuk B mass dia adalah 2M. So after collision apa yang berlaku korang? A dengan B stick together. Stick together. So nilai mass dia dah jadi berapa dah? 3M lah kan, kita kena tambahkan lah. M tambah 2M is 3M. Okay, so waktu tu berapa velocity dia bergerak? Kita tak tahulah, kita kena cari berapa velocity of AB after collision. Okay, madam buat nak simbol ada subscript dekat bawah menunjukkan velocity of A and B. Okay, so apa ayat yang pertama? Selesaikan dahulu yang situasi pertama ni. Apa ayat pertama yang kena tulis? Ini adalah Konsep, tentang konsep. Apa konsep? Velocity before dan after tak sama. Bukan apa yang tak sama? Velocity. Konsep lah ni. Ni konsepnya. Velocity memang tak sama. Betul? Velocity diorang takkan sama. Tapi apa yang sama korang? Total momentum. Total momentum initial. Sama dengan total momentum final. Ataupun total momentum before collision sama dengan total momentum after collision. Okay, so ini adalah markah konsep. Okay, perlu tulis dahulu konsep ini. Okay, lepas tu baru kita buat formula. Sebenarnya formula tak nak buat pun tak apa. Kan, tak ada markah pun yang formula tu. Tapi bolehlah buat. Sekolah menengah korang memang hafal formula. Apa formulanya? Ni adalah elastic collision ke inelastic? What types of collision? Elastic. Okay, inelastic. Kalau yang ni inelastic. Kan sebab dia melekat tu. Korang? Stick together. So, inelastic. Perfectly inelastic collision. Okay, so apa formula inelastic collision? M1 U1 plus Okay, kita buat MA UA lah sebab objeknya objek A kan. Okay, so MA UA plus MB UB equal to MA plus MB times V. Times V sebab factorize kan momentum. Okay, so ini adalah momentum ni. M darab U ni adalah momentum initial untuk A. MBUB adalah momentum initial untuk B. Okay, so yang ni adalah MAV dengan MBV. Dia adalah final momentum untuk A dan B. And because this is the inelastic collision, so diorang ada common velocity. Diorang share nilai velocity yang sama sebab diorang akan bergerak sekali. So velocity-nya sama. Okay, so kan boleh substitute dah lah So yang first ni 18 darab M lah kan. Kita darabkan. So madam terus tulis 18M. Untuk yang B ni? 0 sebab dia at rest. So tak perlulah substitute sebab darab benda yang 0 akan dapat 0 juga. Okay, sama dengan mass A tambah mass B adalah 3M. Darabkan dengan V. Okay. Tak payah buat kurungan pun tak apa. So M ada dekat sini, kita boleh cancelkan M kita. Both ada, kita ada dua sahaja terms, kosong tu tak payah tengok. Okay, both terms have M. So kita boleh cancelkan M kita. So berapa nilai V? 18 bahagi 3, 6. So 6 MS negative 1. Okay. So V dekat sini adalah V untuk A dengan B sahaja. Yang ni. VAB ni. Okay, so selepas tu cerita kedua pula lah apa yang berlaku antara A, B dengan C. Kita lukis balik. So before collision, kita ada A dengan B ni yang bergerak sekali. Berapa speed dia? Kita dah cakap dah 6 tadi mula yang selepas berlanggar.
Okay, mass dia 3M. Okay, lepas tu ada yang nak berlanggar dengan C. C ni waktu tu at rest. Okay, so mass of C is 3M. Okay, ni adalah before collision. After collision, apa berlaku after collision? A, B stick with C. Stick together A, B dengan C. So berapa dah jadi jumlah dia punya mass? 6M. 6M. So kita tak tahu berapa velocity A, B, C ni lah yang sekali ni tiga-tiga sekali stick together. Okay, boleh? Boleh? Lukis korang? Jangan malas lukis ya. Okay, madam. Okay, so macam mana nak start? Konsep P initial, P final. Okay, good. So total momentum initial equal total momentum final. Okay, equation dia? MAB UAB plus MC UC equal to Okay. MSC plus MC MAB plus MC times V. ABC dah ABC. punya. Yang subscript ni tak kisahlah korang. Sebenarnya Madam kata formula ni tak kisah pun. Yang penting tahu je nak cari momentum tu macam mana. Okay, ni first momentum lah ni. Kita memang akan darabkan 6 darab 3M. Ni kita nampak at rest, so tak ada momentum. Lepas tu kita dah buat dah jumlah mass tu 6M darab VABC. So sebab tu bila kita lukis, kita senang nak dapatkan nilai apa yang kita nak cari. Okay, so madam punya suggestion bila kita lukis, yang bahagian atas objek tu korang letak dia punya speed. Bahagian bawah objek kita letak berapa nilai mass dia, so that nanti senang nak darabkan M darabkan dengan V ataupun U kan. Dia ada variable untuk velocity ni. Okay, dua je lah simbolnya. Okay, so boleh substitute 6 darab 3M. Yang ni kosong lah untuk C. Lepas tu 6M kita punya total mass times dengan VABC yang kita nak cari. Kalau buat V sahaja pun boleh. Okay, so both terms juga ada M. Boleh cancelkan M dia. 6 darab 3, 6 pun boleh cancel lah. Sebab both ada 6, so jawapan VABC kita 3. MS negative 1. So dapat dah jawapan. Kan? Dapat betul? 3? Betul. Okay, boleh? Faham? Boleh madam. Okay. So next, nombor 9. Ngantuk tak korang ni hujan-hujan? Okay. Nombor 9. Two identical marbles move along the x-axis in the opposite direction. Satu velocity dia bagi 11 meter per second in the positive x direction and 7 meter per second in the negative x direction respectively. They collide elastically. Okay, so cara collision dia adalah elastic collision and move separately. Find their velocities just after the collision. So korang, kita nak buat apa dulu ni? Lukis. Yes, Okay. case dua marble kita. Okay, kita namakan marble 1 and marble 2. Dia kata identical. Two identical marble. So berapa mass dia korang? Kita nak letak apa mass dia? Sama lah. 5. Letak 5. Tak payah, letak M je. Dua tu, kita unknown. So samalah M dan M. Okay. So lepas tu, yang dia ada bagi dua velocity of the marble. Satu 11, satu lagi 7. 7. And 11 tu positive X, 7 tu negative X. So macam mana cara pelanggaran dia orang ni? Bertembung. Apa dia? Dia langgar each other. Gerak sama sendiri lah.
Dia berlanggaran head to head lah, maksudnya head to head kan. Kalau kereta tu maksudnya arah bertentangan, so depan kereta langgar depan kereta. Okay, head to head kan. Okay, so yang marble 1 akan pergi ke kanan, marble 2 akan pergi ke kiri baru boleh berlanggar. Okay, so this one is before collision. Okay, yang 1 ni berapa speed dia? 11 ke 7? Siapa 11? Siapa 7? 11. 11 sebab dia kata 11 tu positif X. So maksudnya yang ke kanan akan ambil 11 lah. Kan sebab 1 ni madam buat direction dia ke kanan. So yang 1 ni akan ambil 11 meter per second. Okay, yang kedua ni yang U2 initial speed of the second marble is -7. yes, -7 ms -1 sebab dia pergi ke kiri. Ni adalah vector quantity. We have to consider the direction. Okay, so after collision. After collision apa yang berlaku korang? Yang kita tahu dia tak melekat, dia betul sebab dia elastic collision. So macam mana dengan pergerakan diorang? Dia bergerak opposite direction. Dia bergerak opposite direction. Lepas dah langgar head to head, diorang gerak in opposite direction. Satu ke Boleh arah. tak? Boleh tak jadi selepas collision dia bergerak in the same direction tapi still tak melekat? Maksudnya boleh tak yang 11 ni kan besar lagi. Ni speed dia ni besar lagi. 11 dengan 7. 11 nak lawan 7. So boleh tak jadi yang diorang ni akan bergerak ke kanan sekali tapi still tak melekat? Boleh juga kan? Boleh. Boleh. Ada possibility yang dua-dua bergerak ke kanan but they are not stick together. So maksudnya kita tak boleh decide dia terus opposite direction korang. Sebab ada possibility yang diorang boleh juga jadi same direction. So means kita buat macam biasa, kita decide sahaja ke kanan, nanti kalau jawapan kita dapat nilai negatif, kita tahu sebenarnya seorang akan ke kiri, seorang akan ke kanan. So let the answer show bahawa jawapan tu kalau dia positif, so it shows that the object move to the right. Kalau kita dapat jawapan V tu negatif, it shows that the object move to the left. So kita jangan buat assumption dahulu. Okay, so kita buat seperti biasa sahaja. Kita tak tahu macam mana cara dia bergerak after this. Okay, so kita akan buat momentum. Total momentum initial equal total momentum final. Okay, kita tak payah buat formula pun tak apa, right? So macam mana korang nak buat yang ni dulu? Kita buatlah formula, okay? Sebab ni elastic collision ya. So M1U1 plus M2U2 equal M1 V1 plus M2 V2 for elastic collision. Okay, so macam mana nak substitute? 11M. 11M tambah Negatif M. negatif 7M ya. So negatif 7M sama dengan, so yang ni kita namakan dia velocity 1. Kita anggap dia dua-dua ke kanan sebab kita nanti bila jawapan kita negatif baru kita decide dia ke kiri. Kita let the answer show the direction. So V2 kat sini. Okay, so korang suara madam okay tersekat-sekat tak? Okay, madam. Okay, so macam mana yang final ni? Madam, kenapa dia kena assume belah kanan dulu? Sebab kita nak positif. Ke kanan tu positif. Tapi bila kita dapat jawapan negatif, nanti kita tahu dia ke kiri lah. So kita assume dua-dua positif sahaja dulu. Oh, okay, faham. Okay. So, ni berapa? Kita nak substitute. MV1. MV1. Yang kedua, MV2. Okay, all the terms has M.
So kita boleh cancelkan M ni. Okay, semua terms kita ada M. Okay, so next 11 tolak 7 boleh selesaikan dulu. 4, right? 4 sama dengan V1 plus V2. Ha, korang ada dua unknown. Kita tak ada V1 dan tak ada V2. Macam mana korang? Kalau kita ada dua unknown means what? We have to find. Kalau kita ada dua unknown, we have to find two equation and solve the equation simultaneously. Betul? Kalau ada dua unknown, mesti ada dua equation. Dan selepas kita ada dua equation, kita boleh solve the equation simultaneously. So kita baru ada satu equation, satu lagi equation nak datang dari mana ni? Nak cari satu lagi equation. This one is elastic collision. Kalau yang guna kinetik punya boleh ke? Yes, kinetic energy. Good. Sebab elastic collision, selain daripada total momentum is conserved, kinetic energy dia juga adalah conserved untuk elastic collision only. Okay, kalau inelastic kita tak boleh buat yang macam ni. Okay, so apa statement first? Kita nak tulis seperti ini. Kita nak tulis apa first sekali? Total kinetic Energy initial sama dengan total kinetic energy final. Okay, so apa formula kinetic energy sekolah menengah? K sama dengan half mv square. half mv square. Okay, so kalau K final half mv square lah sebab V final velocity. Kalau K initial dia jadi half mu square lah sebab initial velocity. Okay, so kinetic energy is by the way scalar quantity. Do you know that? Kita punya energy mana ada direction? Tak ada direction. Energy tak ada direction. Dia cuma ada nilai sahaja. Maksudnya U dengan V ni sebenarnya bukan velocity. Dia adalah speed sahaja. So we don't consider the direction sebab itu adalah speed. U dengan V ni adalah U ni initial speed. V ni initial final speed. Okay? Sebab kinetic energy is a scalar quantity. It has no direction. So yang negatif 7 ni kita tak boleh letak dia negatif. Kita kena letak nilai sahaja. Magnitude only. Which is 7. Okay. So apa formula dia? Kita start dengan formula untuk first marble. Okay. Apa formulanya dulu? So half m1 u1 square lah sebab formula kinetic energy is half mu square kan untuk initial ni untuk first marble. Okay, for the second marble half m2 u2 square. Okay, so equal Half m1 v1 square okay good plus half m2 v2 square. okay v2 square. Okay, so that kita tidak substitute nilai yang banyak ke empat terms ada half. Boleh cancelkan dahulu half ni, tak payah substitute. Dan dia beritahu marbles kita is identical. So sebenarnya M1 dan M2 tu adalah nilai yang sama. So jangan substitute so that tak pening. Okay, so yang U tak sama nilai. Okay, so berapa U dia dekat atas tadi? Yang 1 tadi 11. So 11 square plus kalau korang plus apa? 7. 7 square kan? Kalau student yang buat negative 7 pun nanti square juga. So tak jadi masalah pun kan? Kalau yang terletak sekali direction. Okay, so sepatutnya 7 je lah sebab ni adalah speed sahaja, not the velocity. Okay, equal V1 kita tak ada, V2 pun kita tak ada. So korang, macam mana nak selesaikan? Ni dua-dua ni ada square. Boleh tak madam factorize kan? Boleh tak? Boleh. Tak. Tak boleh? Jawapannya tak boleh So selesaikan dekat sebelah kiri je. 11 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Tambah. Berapa jawapannya?
170. 170 kan. Ni ada square sama dengan 170. Okay, kita tak boleh factorize dia Faris. Nanti square sama dengan 170 kan. Nanti pula kita pun boleh lepas dah factorize tu kita boleh buat plus minus square root 170. Tak boleh buat macam ni. Tak sama. Sebab Okay, madam. sebab ni matematik ni yang V1 plus V2 square ni kalau kita kembangkan dapat apa? V1 plus V2 dapat apa? Korang tahu nak kembang? Tu V1, V2. Kan kita dapat V1 square plus V2 square plus 2V1 V2 bila kita kembangkan. Dia ada 3 benda yang which is tak sama dengan yang belah kiri ni. So sebab tu tak boleh factorize. Okay, kita remain sahaja equation kita macam ni. Ni adalah second equation kita. Okay, first equation dekat atas ni tadi. Lepas tu nak buat apa? Macam mana nak buat simultaneously? Can you suggest ni matematik ni? Macam mana nak selesaikan simultaneously? Kita buat apa? Substitution kan? Okay, so equation yang pertama ni jadikanlah seorang subjek kita kan. Kita contoh jadikan V1 as a subject, V2 pindahkan ke kiri. So, from equation 1. So kita akan dapat V1 equal 4 minus V2. Okay, ni equation 1 sebenarnya selepas kita pindahkan V2 pergi ke sebelah kiri. So dia jadi 4 minus V2. Okay, lepas tu barulah kita boleh buat substitution. Substitute 1 into 2. Kita nak substitute V1 kita ni yang nilainya 4 minus V2 ni dekat equation yang kedua. Okay. So equation kedua kita ada V1 square. So means 4 minus V2 square. Okay. Lepas tu teruskan equation yang kedua plus V2 square equal 170. Okay. Boleh tak? Faham tak? Sampai sini. Faham, Boleh tak madam? matematik? Faham, madam, faham. Okay. So yang ni yang kita kena kembangkan ni. Yang ni kita kena kembangkan. Okay. Macam mana kembangkan tu? Bacakan dekat madam. 16 minus plus minus Okay, Minus. minus V2 8V2 8V2 plus V2 square. plus V2 square. Yang tu selepas kita kembangkan. Okay. Lepas tu baru teruskan dekat sebelah sini. So plus V2 square juga. Equal 170. Okay. Kita charge. Okay. So next. Bolehlah kuadratik dah ni. Ni ada V2 square plus V2 square adalah 2V2 square. Minus 8V2. Okay. So kita nak buat equal to 0. 170 pindahkan ke kiri. So 16 tolak 170. 154. Negatif 154. Sama dengan kosong. Okay, boleh? Lepas tu? Lepas tu tekan calculator. Tahu tekan calculator? Madam dah ajar kan? Tekan calculator kan untuk kuadratik. Dah. Dapat 2 nombor, madam kan? Dapat 2 nombor sebab kita ada 2 polinomial dekat sini. Okay, so caranya tekan menu. Korang semua dah beli ke kalkulator warna putih ni? Ke semua hitam? Dah. Kan? Matematik dia minta beli yang macam ni, betul? Okay, so tekan menu. Gunakan anak panah untuk cari equation. Gunakan anak panah ke bawah dan ke kanan untuk cari equation A. Okay, tekan sama dengan lepas tu? 2. Nombor 2 sebab kita dah selesaikan simultaneous kan. So tadi kalau kita tak selesaikan, dia boleh je buat simultaneous. Tapi kita dah selesaikan so kita buat polinomial lah. So degree ada 2 sebab kuasa 2. Boleh tekan kalkulator. A kita 2 sama dengan B kita negatif 8 sama dengan C kita negatif 154 sama dengan lagi. So dapat? 11 dengan 7. Negatif 7.
11 right? 11 Negative 7. dengan dengan negative negative 7. 7. So kita dah dapat 2 jawapan dah korang. Kita tak payah cari V1 lagi korang. Sebab kalau kita masukkan ni lah 11 ni dekat V2 kan. Ni nak dapatkan V1 kita 4 tolak 11 akan dapat negatif 7 juga. 4 tolak 11 negatif 7. Kalau kita letak negatif 7 juga dekat V2 kita 4 tolak negatif 7. So 4 plus 7 akan dapat 11 juga. So sama je nanti jawapan kita. So means salah seorang akan mengambil velocity ini. Seorang akan ambil 11, seorang akan ambil negatif 7. Tengok balik semula gambar kita. Maksudnya macam mana sebenarnya? Adakah dia bergerak dua-dua ke kanan? Dia bertentangan. Dia bertentangan. So itu maksud madam. Let the answer show the direction. What happens to these two marbles after collision. Okay? So maksudnya dia akan bergerak bertentangan arah. So maksudnya V1 kita ni, kita buat warna lain, adalah ke kiri. So berapa nilai V1? Kita kena decide siapa 1, siapa 2. Yang 11 dengan negatif 7. Siapa yang V1 ambil? negatif 7. V1 negatif 7. V1 negatif 7. Sebab dia bergerak ke kiri. V2 yang 11 sebab dia bergerak ke kanan. Marble kedua ke kanan, marble pertama ke kiri. Baru itu sebagai final answer selepas kita kena decide lah sebab yang kuadratik dia hanya bagi 2 nilai. Lepas tu kita kena choose lah nilai pertama siapa punya, nilai kedua siapa punya. Okay, faham? Faham madam. 358. So dah habis dah untuk nombor 9. So korang boleh completekan nombor 10 dan 11 ni. Boleh. Nombor 10 kita bagi review sikit. Nombor 10 ni mula-mula A akan collide dengan B. A akan collide dengan B. So ni adalah conservation. Bila collide mesti conservation of momentum sebab dia bercakap tentang perlanggaran. Okay. So selepas A collide dengan B, apa yang berlaku? B akan hentam wall. So bila B hentam wall dan wall ni tak bergerak, dia tak boleh bergerak. Okay. So kalau yang ni pun mula-mula dia at rest tapi bila langgar dia boleh bergerak. Okay. So B kita boleh bergerak. Sekarang ni bila B hentam wall, wall tak bergerak pun. Ini adalah konsep impulse. Okay, so ada 2 cerita dekat sini. Pertama, cerita perlanggaran antara A dengan B. Kedua adalah cerita impuls yang B bagi, yang trolley B bagi kepada wall. Okay, cuba selesaikan soalan tu. Nombor 11 adalah tentang oblique collision. Okay, so ni adalah 2 dimension, collision in 2 dimension. If you look at these two object ni dia tak sama line dia ni. Ni macam main snooker. Okay? Snooker ke? Tak tahulah. Maksudnya kalau kita nak bagi bola tu sengit ke tepi, kita tak boleh hentam head to head. Kita hentam dia sipi sikit. Baru dia boleh seorang pergi ke tempat lain. Seorang pergi ke tempat lain. So VA dan VB tidak berada di X-axis dan Y-axis. So maksudnya kita kena resolve VA dan VB pergi ke X-axis dan Y-axis. Kena resolve dia dan kita punya momentum pun kita apply separately. Mula-mula kita gunakan total momentum initial in X component equal total momentum final in X component. X component saja nilai. Sebab bila cakap tentang direction, kita tak boleh campur-campur direction. Kalau kita tengah selesaikan X-axis, X-axis sahaja. Kalau tengah selesaikan Y-axis, Y-axis saja. Dia tak boleh campurkan. Okay, itu bukan step yang betul lah dari segi matematik. Macam tu. Okay, so cubalah try dulu. Rasanya dalam lecture notes pun banyak example. Nanti kita bincang lagi untuk esok kita ada kelas madam, kan? Boleh. Madam. Ada. Okay, ada apa-apa tak nak tanya dekat madam? Nak cakap apa-apa? Nak buat persembahan ke? Sembahan tak ada madam, tak ada. Tak ada nak main boleh. gitar hari ni. Ya. Ya. Dekat video yang tadi kita tengok masa first hour tu ada pasal kena buat video kreatif tu. Aha.
Okay, so itu program tu dinamakan Gallery Walk. Okay, Gallery Walk ni adalah secara virtual sahaja pelajar tengoklah apa yang kawan-kawan hasilkan untuk chapter 1 macam tu. Apa yang kawan-kawan hasilkan untuk chapter 2. So unit physics divide kan kelas mana buat untuk chapter 1, kelas mana buat ikut chapter 2 and kita ada 14 chapter untuk semester ni. So untuk dan dia assign di bawah nama pensyarah. So contoh Madam Saedah pegang 3 kelas. So 3 kelas bawah Madam Saedah kena buat chapter 4. Korang kena buat chapter 4. Dan satu kelas hantar satu je penyertaan. Maksudnya nanti akan post dalam Telegram unit physics tu satu je untuk satu kelas. Ini adalah satu pertandingan. At the end bila dah habis chapter 14, kami pensyarah akan decide mana yang menarik. Galeri siapa yang paling menarik. Dia present chapter mana macam tu kan. So sebenarnya untuk korang satu kelas, korang boleh je mungkin bila buat satu kumpulan je nanti ada orang jadi ahli lelak, betul tak? Mungkin nak buat 3 orang, ada satu grup kecil nak buat seorang, ada satu grup kecil nak buat berapa. So mungkin untuk kelas 2, 3, 5 tu contoh ada 3 bahan yang bagi dekat madam. So nanti madam decide lah mana ataupun korang pun boleh decide korang nak hantar yang mana satu ni daripada 3 bahan yang kawan-kawan dah hasilkan. Macam tu lah. So that itu menjadi itu menjadi wakil kelas korang lah nanti. Bila dia ada tarikh ni madam? Untuk dia macam ni kan, kita habis dia belajar chapter 4 terus kena ni lah korang kena start buat. Perasan tak yang chapter 1 kita dah habis dah belajar. So minggu lepas dia bagi yang chapter 1 punya. So nanti chapter 2 kita habis belajar, nanti akan the latest nanti dia akan bagi siapa kelas yang buat chapter 2. Kita akan tengok dekat Telegram unit physics tu yang buat chapter 2. So korang punya chapter 4 lah. Habis dia chapter 4, madam akan minta dah lah. Mana nak letak apa ni dekat gallery walk kita. Kalau tak ada apa-apa, bagi nota je lah. Gitu kan. Boleh madam, boleh. Boleh so Farish akan lead lah untuk benda ni. Dan apa-apa kalau nak hantar boleh hantar dekat Farish macam tu. Okay, so ada lagi nak tanya? Boleh. Tak ada madam. Okay, so that's all. Have a rest. Thank you so much. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, terima kasih madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Okay.